Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ni, saya dah kongsikan dengan anda kenapa saya jual barang review kalau barang tu betul-betul padu. Dan dalam video tu juga, saya kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh dapatkan barang-barang tersebut. Dekat video tu, ada yang komen macam, best gila jadi tech YouTuber, boleh test banyak barang. Which is, saya tak nafikan sebagai setongkol Ashraf Jeffrey, saya tak nafikan kerjaya sebagai seorang tech YouTuber macam gini. Best. Tapi still di belakang dia tu ada perkara tak best yang orang tak tahu. Di sebalik tabir orang katakan. Yang mana saya akan kongsikan dalam video kali ini. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Basically, ada 5 masalah yang saya hadap sebagai seorang tech YouTuber. Yang pertama tak lain dan tak bukan adalah masalah duit. Gaji saya dekat YouTube ni, insyaAllah setiap bulan saya akan dapat sekitar RM4,000 Malaysia. Bermaksud gaji harian saya sekitar RM133 Malaysia. Katakan saya nak review Oculus Quest 2. Saya tak dapat mana-mana sponsor. Saya tak dapat pinjam dari kawan-kawan. Apa yang saya kena buat ialah saya kena beli sendiri. Saya kena bayar RM1,500 Malaysia untuk satu video sahaja. Saya kena ambil RM1,500 Malaysia dari gaji RM4,000 saya tadi. Kalau dapat banyak views, okey, Alhamdulillah, bolehlah balik modal yang kita bayar tadi RM1,500 Malaysia. Dia jadi macam satu investment lah. Tapi kalau tak dapat views, memang burn macam tu. Tapi luckily, Oculus Quest 2 macam anda boleh nampak dekat belakang saya, memang saya guna sebagai daily, nak cakap daily driver tu tak ada, tapi saya selalu guna dia. So okey, walaupun tak dapat balik modal lah. Untuk dapatkan RM1,500 tu balik, saya kena dapat 300,000 views. Sekurang-kurangnya 300,000 views, 8 minit tontonan dengan orang tak skip iklan, orang tak guna X blocker, baru saya dapat balik RM1,500 tadilah. Okey, itu masalah yang pertama. Yang mana masalah kedua saya dah terangkan sikit dalam video tadi, which is masalah views. Tech review punya video ni, niche tech review ni adalah satu niche yang berat, yang orang tak akan tengok sambil makan nasi, orang tak akan tengok sambil duduk dengan keluarga. Susah lah nak cari orang yang buat macam tu. Sebab memang kita cakap benda yang bersifat teknikal, kita cerita tentang dia punya processor, tentang dia punya hardware, tentang dia punya design dan sebagainya. Benda tu memang berat untuk sesetengah orang. That's why orang tak suka tonton. Kalau nak compare dengan niche komedi ataupun lagu ataupun benda-benda yang simple lain-lain lah. Dan untuk niche review produk ni pun, masalah kenapa views rendah adalah, contoh, anda dah beli satu keyboard yang harga RM1,000 Malaysia and anda dah puas hati dengan keyboard tersebut. Tiba-tiba saya upload satu keyboard yang harga RM100 Malaysia. Anda susah untuk tonton video tu sebab yang pertama, anda dah ada keyboard yang power. Kenapa anda nak tengok keyboard yang lain? Lagipun harga dia RM100 saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan sebab untuk anda tak tonton video tu adalah kerana anda dah bayar RM1,000 Malaysia. Kalau anda tengok keyboard yang power pada harga RM100 Malaysia, dia akan membuatkan anda rasa tak sedap hati. That's why anda pilih untuk tidak tonton. That's why so ini adalah masalah kedua sebagai seorang tech YouTuber. Okey, masalah yang ketiga, which is masalah ni saya tak rasa ramai di antara anda boleh teka, iaitu masalah teknikal. Bila review produk-produk baru yang belum lagi dilancarkan dalam pasaran ni, possibility untuk dia punya software ataupun driver rosak tu tinggi. Bukan rosak sebenarnya, tapi dia tak sempurna, dia belum matang lagi lah. Saya bagi contoh graphic card Sapphire Nitro RX 6700 XT yang saya review sebelum ni. Saya dapat graphic card tu seminggu awal, tapi masalahnya driver dia keluar sehari sebelum. Jadi malam tu memang kita cakap gila-gila lah saya test itu.
itu ini, and ada masalah dia punya kipas. That's why dalam video tu saya tak sentuh sangat tentang dia punya pusingan kipas. And lepas sebulan grafik card tu dilancarkan, saya test balik, performance dia jauh lagi bagus compare dengan performance masa belum dilancarkan tadi. Ini satu contoh. Satu contoh lagi, Realme Band 2 yang saya baru review sebelum ni, saya dapat jam tu pun seminggu awal. Saya dah test jam tu, semua bagus gila. Dan masa saya nak record video, masa hari pelancaran tu, saya nak record video sehari sebelum hari pelancaran tu, saya nak record video, tiba-tiba dia punya apps tak dapat nak connect dengan band. Sebelum tu okey je. Dan saya contact Realme pun tolong saya buat itu, buat ini, but still ada masalah. The next day, hari pelancaran tu, saya try lah sekali lagi. Saya nak cuba juga buat video, tengok-tengok boleh connect. So dalam masa 8 jam tu, saya terpaksa bertungkus lumus untuk hasilkan satu video. Ini masalah yang sering kali juga berlaku. Okey, masalah yang keempat pula ialah persepsi audiens kepada saya ataupun tag YouTuber tu sendiri. Ada di antara anda yang beranggapan bahawa tag YouTuber ni dia mesti jilat, dia mesti puji brand tu gila-gila supaya dia terus dapat produk untuk dia review. Sebab ini periuk nasi dia kan. Which is saya nafikan benda tu. Saya sendiri ataupun beberapa YouTuber yang saya kenal, kita bagi pendapat yang betul-betul apa yang kita rasai. That's why produk yang sama, kalau anda pergi dekat contoh Faz Channel ataupun Fazli Halim ataupun Izami Gadget, anda akan nampak pendapat kami berbeza. Ada yang puji, ada yang kata tak. Tapi apa yang ditulis dekat dia punya spesifikasi, macam dia punya processor, dia punya RAM, dia punya storage tu bagus atau tak, yang tu sama. Cuma pendapat patut beli ataupun tak, itu berbeza. Kenapa berlaku perbezaan pendapat adalah disebabkan pengalaman. Saya bagi contoh lah. Anda bagi Samsung Galaxy Fold 3 kepada saya mesti puji produk ni kau-kau lah. Sebab saya teruja, ini ialah the first full smartphone yang saya pegang. Tapi, kalau anda ambil smartphone ni, Samsung Galaxy Fold 3, anda bagi dekat Izami ataupun anda bagi dekat Faiz Zainal, maybe mereka ada pendapat yang berbeza dengan saya. Mereka tak teruja sangat seperti mana saya teruja, sebab ini bukanlah smartphone Fold pertama yang mereka pernah review lah. That's why berlaku perbezaan pendapat. Semuanya disebabkan pengalaman lah. Dan yang kedua adalah, kalau anda tertanya-tanya, kenapa dekat channel YouTube Mona Lisa ni review dia mesti positif? Bagilah keyboard ke, bagilah mouse, smartphone, PC, mesti cakap ini terbaik, ini bagus, ini padu. Kenapa habis cerah? Sebabnya adalah kerana saya pilih untuk buat video satu-satu produk tu. Ramai yang hantar barang kepada saya. Seriously, banyak gila produk yang saya dapat. Lepas tu saya test dalam sehari, 2 hari, maybe 1 minggu, maybe ada juga 1 bulan. Dan bila saya dah dapat apa yang saya nak, saya rasa tak berbaloi untuk buat video, saya takkan buat video. Walaupun saya dah spend masa saya dekat produk tu lebih dari sebulan. Saya bagi contoh lah, ada satu brand G ni, maybe anda tak pernah dengar nama brand ni. Mereka hantar keyboard, mechanical keyboard kepada saya untuk saya review. Saya test keyboard dia dalam masa 2 hari macam tu. Saya rasa tak berbaloi untuk buat video. Harga RM100, tapi dia punya design tu design 3-4 tahun yang lepas. LED pun fix. Lepas tu dia punya connection pakai kabel, blue switch, tak tahu switch apa yang dia guna. Dia punya keycap tu kalau kita pegang memang China gila. Saya bagi feedback dekat dia. Saya bagi tahu kalau harga macam ni, kalau produk macam ni, harga RM100 Malaysia, saya tak nak buat review. Saya rasa tak berbaloi untuk audiens saya beli produk ni. Saya bagi feedback and mereka boleh terima, so saya tak buat video mereka. Sedangkan saya dah habis 2 hari untuk review produk tersebut. That's why anda boleh tengok review dekat channel YouTube Mona Lisa ni kebanyakannya positif. Akan kata produk ni bagus, produk ni anda patut beli, produk ni patut anda junjung. Sebab saya memang pilih untuk review, untuk buat video review produk-produk yang bagus. Okay. So itu masalah yang keempat. Masalah yang kelima ialah pendapat saya sendiri. Dari dulu lagi saya dilema dengan benda ni. Dari dulu lagi saya fikir nak buat ataupun tak. Saya tak tahu adakah patut saya tutup video saya dengan bagi tahu kepada anda, anda patut beli ni, berbaloi untuk beli, tak berbaloi untuk beli. Sebab
pengalaman saya dengan pengalaman anda adalah berbeza. Mungkin bagi anda satu headset, contohlah anda dengar Q5, TechWare Q5, anda akan kata, padu gila gaming headset ni. Tapi saya pernah guna Empower Air Wireless yang harga dia 200, which is quality dia lagi bagus dari ni. So saya akan, walaupun Q5 bagus, saya tak akan puji dia gila-gila sebab saya ada yang lagi bagus dari dia. So ini yang membuatkan saya dilema lah. Kalau saya tak bagi tahu kepada anda, dia tak capai maksud sebagai seorang tech YouTuber. Sebab kebanyakan audiens dekat channel YouTube Mona Lisa, dia tengok video saya adalah untuk buat keputusan sama ada dia punya pilihan ni betul ataupun tak. Dia nak beli A, adakah betul? Habis cerah kata okey, kena beli. So dia akan beli kan. Tapi kalau saya tak bagi tahu patut beli ataupun tak, yang pertama dia akan jadi macam menipu audiens tu juga. Yang kedua, anda tak akan dapat buat keputusan dengan betul. So saya dilema lah benda ni dari dulu lagi. Adakah patut saya tinggal anda dengan sekadar tunjuk dia result macam mana? Kalau produk network kan, macam router, senang je. Saya just tunjuk result dia, dia punya speed dapat berapa, ini dapat macam mana, setting macam mana. Yang tu memang saya tak confuse sangat. Tapi benda macam headset, benda macam monitor ni, dia jadi sangat-sangat pening kepala sebab dia subjektif based on pengalaman saya. That's why ini adalah masalah yang kelima lah. So itu 5 masalah yang saya hadapi sebagai seorang tech YouTuber. Dan apa pun, saya nak berterima kasih kepada anda sebab atas sokongan anda semua, saya berada di kerusi saya sekarang. 2017 masa mula-mula saya start channel YouTube Mona Lisa ni, saya tak terfikir langsung yang pertama untuk jadikan dia sebagai kerjaya utama. Yang kedua, saya tak terfikir langsung yang brand-brand dekat luar negara, Taiwan, Hong Kong, China cari saya untuk buat video. Dan yang ketiga, saya tak sangka langsung yang akan dapat 290,000 subscriber dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Seriously, terima kasih gila-gila dekat audiens Mona Lisa sebab sentiasa support saya dengan perkara-perkara negatif, perkara-perkara positif. Memang ada juga orang yang kata benda-benda negatif, tapi tak apa. Kalau saya akui saya masih lagi belajar banyak benda yang saya tak tahu. Saya bukanlah orang yang kita cakap master dalam semua benda. Saya just kongsikan minat saya terhadap barang-barang komputer dan juga gadget lah. Kalau saya ada salah, anda boleh tegur dekat ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.